Tausiah. Kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Rasis dan Bahayanya kepada Rakyat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Johari Yap. Telah pun dirakamkan di Dewan Seri Klebang Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya bila saya nak present paper ataupun nak bagi ceramah ke forum ke, perkara pertama yang orang tanya saya ni, betul ke Cina? Kadang-kadang saya kena sepekkan sikit mata, cakap ada pelat-pelat sikit, baru orang percaya saya ni orang Cina. Saya teringat masa di convocation USM, sebelah saya Jun Chiang, Cina. Saya cakap Hokkien kat dia. Dia cakap bahasa Cina dengan dia pandang saya. Oh, pandai cakap Cina? Yalah kata, I'm Chinese. No, you don't look like Chinese. Kata, I am Chinese. You speak English like the Malay, dia kata. Cakap Inggeris pun macam Melayu. Macam mana you kata you ni Cina? Kena buka phone pula tunjuk. Ni muka mak saya, ni muka bapak saya, ni adik-beradik saya. Really ah? You Chinese ah? Itulah uniknya Cina Kelantan ni. Kita bukan sahaja fasih berbahasa Melayu, boleh baik dengan orang Melayu, sampai muka pun dah macam Melayu dah. Dan tajuk hari ini adalah racism dan bahayanya pada masyarakat. Sebagaimana yang Ustaz Zul beritahu tadi, bahaya sangat-sangat apabila saya tengok sejak kebelakangan ini, apabila di media-media sosial banyak dah isu-isu yang sebenarnya tak ada apa, tapi diapi-apikan oleh setengah-setengah pihak yang mungkin ada agenda-agenda tertentu supaya dia nak tengok kita ni berbalah. Cina berbalah dengan Melayu, Melayu berbalah dengan Cina. Yang masalahnya yang tersepitnya orang macam saya. Dia marah Cina, dia kata ini Cina babi. Terasalah saya Cina juga, tapi saya tak pakai babi, saya Islam. Dia marah pula orang Islam, kan? Dia kata macam-macam dia. Saya terasa juga sebab saya orang Islam. Okey, seterusnya. Ta'aruf dulu ya. Tak kenal maka tak ta'aruf. Maka ta'aruf. Boleh lihat ibu dengan bapa saya, orang bila dah tahu, oh awak ni masuk Islam maaf ya. Mak dengan ayah Cina lagi ke? Saya pun jawab, saya pun Cina lagi. Itulah persepsi persepsi bahawa bila dah masuk Islam dia jadi Melayu. So bila dia tanya mak dengan ayah tu Cina lagi tak? Yang tu menunjukkan dia tak faham lah. Dan sebab itulah orang Cina dia takut dengan Islam. Sebab dia takut nak masuk Melayu. Dia terlalu bangga dengan budaya dia yang 5,000 tahun. Dia takut dia tak boleh nak amalkan budaya Cina. So bila masuk Melayu ni macam-macam tak boleh buat. Nanti dia kena pakai songkok macam Johari Yap, dia kata. Yang ni saya jarang pakai songkok. Dan saya bersekolah rendah di sekolah kemasaan dan sekolah menengah di sekolah berasrama penuh di Maktab Tentera Diraja. Dan habis tingkatan 5 saya bersekolah Cina pula di sekolah menengah jenis kemasaan Chonghua Kota Baru selama 2 tahun untuk tingkatan 6. So saya boleh tengok perbezaan di mana saya bersekolah kemasaan, bergaul dengan orang Melayu, dan di sekolah tentera, dan kemudian di sekolah Cina. Dan saya boleh tengoklah bagaimana reaksi tentang hubungan antara pelbagai kaum ni. Saya teruskan, yang boleh tengok bawah tu 2 anak saya lah. Dan anak dah, kalau bapak dah tak ada muka Cina kan, anak lagi lah tak ada muka Cina. Dan isteri saya sebenarnya dia campur Melayu campur dengan India. So bila isteri saya Melayu ada dah Cina, Melayu dan India, saya dah Cina, dan anak saya ni betul-betul lah anak Malaysia. Orang kutuk Melayu pun dia terasa, orang kutuk Cina pun dia terasa, orang kutuk India pun dia terasa. So kalau ada kakak-kakak, abang-abang atau adik-adik yang belum kahwin lagi, saya sarankan supaya kita kahwin campur. Bila kita kahwin campur ni, anak yang lahir ni memang betul-betul anak yang tidak pandang perkauman, sebab dia ada semua darah dah. Okey, kalau nak tengok yang tabik dah. Itu saya masa ni tingkatan 1 baru masuk. Dan di tingkatan 1 itulah saya sudah mula belajar berpuasa. Dan saya berjaya berpuasa penuh masa tingkatan 3, dan tingkatan 5 saya berjaya puasa penuh sepanjang bulan Ramadan. Okey, ni ketika tingkatan 4. Dan tak puas dengan jiwa tentera, dah keluar daripada mata tentera, saya masuk pula askar wataniah. Sebenarnya saya nak tunjuk bukti ni. Ni bangsa Cina takut aku tak percaya ni. Tu Cina. Dan nama Johari bin Abdullah Elias Yap Guan King.
Okey, ni antara aktiviti lah NGO, banyak NGO yang saya join. Dan antara tulisan yang saya tulis, saya kolumnis Sinar Harian, saya tulis tentang artikel bertajuk Bukan Melayu, Ambor Cino Kelantan. Yang uniknya tentang di Kelantan ni, dia tak sama macam negeri lain, mungkin tak sama macam Perak. Orang Cina di Kelantan dia meraihkan budaya Melayu. Ya, asimilasi dia kuat. Dia boleh terima budaya Melayu, dia makan pakai tangan, dia makan budu, dia pakai kain sarung. Ayah saya pun pakai kain pelekat duk gulung-gulung tu. Yang macam orang Melayu juga. Cuma saya pelik bila saya masuk Islam, dia antara orang yang paling marah. Ya, dia marah sangat-sangat. Kenapa kamu masuk Melayu? Kata ayah, kawan baik ayah tu orang Melayu, kawan baik mak orang Melayu. Kalau saya masuk Melayu sekalipun, apa salah dia? Sebenarnya dia bukannya takut marah sangat kita masuk Melayu, sebenarnya dia takut hilang anak. Samalah macam yang ustaz beritahu pasal maqasid syariah. Kalau dululah, sekarang dah okey. Kalau dulu ada saja Cina yang masuk Islam, mereka akan larikan daripada mak bapak. Ya, dia akan larikan daripada mak bapak. Dia takut orang tu murtad balik, dia tak bagi balik. Ya, ada pula yang dah berkahwin, yang perempuan kalau kahwin dengan orang Melayu, dia tak bagi balik rumah keluarga, takut ada makanan, ada bekas najis, macam-macam lah. Sampai saya sendiri pun pernah dinasihatkan, kalau balik rumah mak bagi minum air, kalau bagi air minum dalam cawan tu jangan minum. Kenapa pula? Takut cawan tu bekas arak. Terberitahu, kalau saya balik rumah mak saya bagi minum air, saya tak minum air, kecil lah hati mak saya, kan? Tu baik tak payah balik langsung. Masih ada yang macam tu. Tapi itu dulu, sekarang tak ada dah. Sekarang memang sebab sejak kita ada Persatuan Cina Muslim ni, Makma ni, kita banyak bagi penerangan lah. Dan kita banyak menerangkan, nak ubah konsep persepsi masuk Melayu ni, supaya mereka sedar bahawa mereka masuk Islam. Budaya masih Cina, agama Islam. Okey, yang ni yang generalisasi yang tidak tepat, ya. Kalau biasa kita dengar lah, kalau Cina tu memang kalau bukan tak tipu tu bukan Cina, tak mabuk bukan India, tak malas bukan Melayu. Habis kalau macam tu kan, saya ni Cina, penipu lah. Kalau saya ni katalah masuk Melayu, saya juga pemalas. Dan macam-macam lah. Yang ini yang persepsi yang tidak betul yang kita cuba ubah. Sebab saya teringat masa di Bukit Bendera, masa konvo tu, keluarga isteri saya dan keluarga saya ikut sekali. Kita sama-sama pergi Bukit Bendera. Dan anak saudara saya nama dia Akish Afrina, umur 4 tahun. Dan anak kepada adik saya bernama Ong Yuki, umur dalam pukul 4 tahun juga. Cuma yang bagusnya Yuki ni walaupun umur 4 tahun, Cina, tapi dia fasih bahasa Melayu. So mereka main, walaupun kali pertama jumpa, dia main berkawan apa semua. Kita nampak Allahu Akbar, budak kecil macam tu, dia tak tengok pun, Yuki tak pandang pun Afrina ni sebagai orang Melayu. Akish tak pandang pun Yuki ni sebagai orang Cina. Dia pandang sebagai seorang sahabat. Dia tak tengok warna kulit. Ya, itu yang kenapa apabila dah besar macam kita semua ni, dah mula dah tengok, oh ni Cina ni, jangan dekat. Yang tu macam mana kita kena fikirkan supaya sifat-sifat di mereka yang kecil ni bila besar pun hubungan tu berkekalan. Ya, kita jangan pandang Cina sebagai musuh. Kita pandang orang-orang Cina ni yang belum Islam ni sebagai mad'u, sebagai sasaran dakwah kita, supaya mereka boleh terima Islam pada suatu hari nanti, supaya kita lebih ramai orang Islam. Dah ramai orang Islam, bolehlah kita nak laksanakan hukum-hukum syariah Islam yang tak boleh nak laksana lagi. Tak ada orang nak menentang lah, dah semua Islam. Ini belum apa-apa lagi kita duk marah dah. Ini kafir, kau apa tahu? Kafir harbi, wajib diperangi, wajib dibunuh. Ya, terasalah yang Cina-Cina yang bukan harbi lah. Ya. Ya, sebab mak dengan ayah saya belum Islam lagi, kan? Apa perasaan dia? Ni peristiwa di Lawyat tahun 2015. Kalau kita tengok kenyataannya dikeluarkan oleh polis, sebenarnya ni kes kecil je, kes curi telefon bimbit. Tapi bagaimana viralnya di media sosial, seolah-olah Cina tipu Melayu, jual handphone tipu dan kena pukul, dan dia bawa geng-geng Melayu ramai-ramai nak pukul Cina, dan Cina pula, Cina Samseng, kebetulan dekat sana kan. So bila dah bertemu ni, dia jadi masalah perkauman, sedangkan ia adalah masalah jenayah.
Tak ada kena-mengena dengan perkauman. Sama juga ada, kalau ada kemalangan jalan raya, janganlah ada kemalangan antara Melayu dengan Cina. Kalau nak aksiden, Melayu aksiden dengan Melayu, Cina aksiden dengan Cina. Kalau Cina aksiden dengan Melayu, silaplah. Dia keluar dalam Facebook, keluar dalam Twitter, keluar dalam Instagram, Cina langgar Melayu. Sedangkan yang langgarnya Acong, langgar Ahmad. Bukannya Cina langgar Melayu. Tapi kalau Acong langgar Ameng, tak ada masalah pula. Tak ada pula Cina langgar Cina. Tapi kita tengok tak macam mana permainan perkauman ni, yang bagaimana dia tak begitu ni, it's not healthy lah. Okay, saya cerita dalam sejarah keluarga saya. Ibu saya beragama Buddha, ya, dia pergi Buddha di Wat Buddha tu di Tumpat, dan ayah saya berfahaman Kristian. Saya sebut fahaman sebab dia Kristian tapi dia tak amal Kristian. Dan keluarga sebelah ayah saya beragama Kristian, 7 Day Adventist. Dia Protestan lah. Kalau siapa-siapa yang buat kajian agama, 7 Day Adventist ni, dia ada, Kristian ni ada kitab, dia ada dua bahagian, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Old Testament, New Testament. Dan yang 7 Day Adventist ni dia ikut Perjanjian Lama ataupun Taurat lah. So di dalamnya ada ayat yang menyebut bahawa babi itu haram. Dan penganut Kristian 7 Day Adventist haram untuk makan babi. So mereka tak makan babi. Dan mereka juga berkhatan, hari Sabtu adalah hari yang mulia, dia orang tak bekerja pada hari Sabtu. Udang, sotong, dia adalah tu tak boleh nak makan sebab makruh. Makruh pun mereka tinggal. Maka ayah saya dia kecil dia tak makan babi. Saya pun dari kecil tak makan babi. Ya. So bila dia kata Cina babi ni, itu tak tepat. Dan so boleh-bolehnya janganlah guna, walaupun nak menang politik pun tak payahlah guna isu perkauman. Ya, terasa orang macam saya ni. Ya. Saya suka tengok pendekatan Ustaz Abid Liu. Sebab Ustaz Abid Liu, dia boleh pergi ke kelab malam, dia pergi jumpa gelandangan, dia cerita bagaimana dia jumpa seorang remaja berumur 14 tahun pegang baby. Ya, pegang baby, anak luar nikah. Dia kata, Ustaz, saya berdosa Ustaz, saya ahli neraka kan? Apa jawapan kita? Ya, adakah kita kata, iyalah, siapa suruh berzina? Padan muka jadi ahli neraka? Tak ada. Ustaz Abid dia kata apa? Allah sayang awak. Allah sayang awak sebab apa? Kalau tengok orang-orang lain sebab nak jaga air muka, 7 bulan 8 bulan dia gugurkan anak tu, mati anak yang tidak berdosa. Tapi awak terus beranak. Lepas tu dia tanya, beranak di mana? Di atas kedai mamak tingkat 1 tu Ustaz. Lepas tu dia tanya pula, sakit ke bersalin? Ustaz Abid dia kata, tersilap dia sebut, memanglah sakit. Ustaz pun dia kata dia biasa pergi lawat pasal sakit kanser kat hospital. Dia pergi kat sakit kanser, dah biasa kan kita tanya soalan. Soalan pertama dia tanya, sihat ke? Orang kanser kata, saya dah duduk kat hospital, mana sihat? Tapi nak tunjukkan bahawa Ustaz Abid Liu tidak pernah pandang rendah kepada mana-mana orang, walaupun orang tu berdosa ke. Kita semua pun berdosa sebenarnya, ya. Dan tak kira bangsa, tak kira agama, dia menyantuni semua pihak. Saya suka tengok pendekatan yang macam ni. Ya, kita, apa yang kita perlu buat, kita buat macam ni lah. Tak perlulah kita nak melabelkan orang tu, orang ni ini dah sure dah kaki neraka ni. Ya, kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Kita tengok Cina tu gangster macam mana. Saya ada tunjuk gambar selepas ni. Gangster macam mana pun, apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia jadi orang Islam. Dan selepas seminggu sebab tu, kalau dia mati, siapa masuk syurga dulu? Dia ke kita? Ya. Ini dia antara bekas gangster saya jumpa. Yang ni kat Masjid Muhammadiyah Ipoh. Dan dia kata, apa yang dia tak cuba? Ya, minum arak, berjudi, pil kuda, segala jenis pil. Ya, sebab dia nak hilangkan masalah. Sebenarnya benda itu tak menghilangkan masalah. Sebab tu dia melupakan masalah. Masalah itu tetap ada. Bila dia dah sedar, masalah itu tetap ada. So apabila dia mencari dan dia jumpa ketenangan yang sebenar adalah melalui Islam. Dan akhirnya dia mengabdikan diri di Masjid Muhammadiyah Taman Tasik Ipoh. Dia tidur kat sana, dia tak ada handphone, tak ada apa. Dan kerja dia duk siram pokok-pokok kat keliling tu, dia kemas masjid. Tu je. Lepas tu dia mengaji. Dan kita tak tahu lagi kita macam mana. Yang ini Ustaz Farid Ravi. Saya pun suka dengar cerita dia. Bagaimana apabila dia masuk Islam, dia dipukul oleh abang dia. Abang dia memang tak reda dia masuk Islam. Dia pukul memang teruk lah, sampai lebam-lebam badan dia. Dan akhirnya abang dia yang begitu anti dengan Islam, begitu anti dengan dia,
akhirnya lepas 2004 2016 ke 7-8 tahun macam tu lah, abang dia telefon dia, sebab dia kata apa salah saya. Dia kata kamu masuk Islam, salah ke masuk Islam? Dia kata Islam sesat. Tunjuk kat mana, di mana sesatnya Islam, tunjuk kat mana salahnya Islam. Itu yang abang dia cari tak jumpa. Tu last dia telefon, dia kata saya dah cari, nak cuba cari mana silapnya Islam, mana salahnya Islam, tak jumpa. Akhirnya dia nak masuk Islam, dan seminggu selepas dia masuk Islam dia mati. Subhanallah, kita tak tahu lagi kita macam mana ya. Abang dia yang sebelum ni anti Islam, yang pukul dia sebab dia masuk Islam, akhirnya masuk Islam. Yang ni anti Hidayah Teo. Okey, 66 tahun dia tunggu masa yang sesuai untuk masuk Islam. Sebab sebenarnya tak senang ya. Mereka ni ada yang menentang, ada yang tak menentang tapi dia tak marah, ada yang minat tapi tak berani. Sebabnya satu, kalau dah berkahwin, ada 3 anak, dia masuk Islam, apa jadi dengan perkahwinan yang lalu? Kalau suami dia tak nak ikut macam mana? Apa jadi dengan anak-anak dia? Banyak benda yang difikir. Sampai ada yang satu kes di Taiping, dia tunggu, yang ni 66 tahun, yang tu 47 tahun. Apabila dia sakit, 47 yang lalu, tak ada handphone, tak ada Facebook pun semua. Bila sakit kat hospital tu tak tahu nak buat apalah. Kalau ada buku, baca buku lah. So ada kakak kat sebelah tu, dia kata duk sibuk cerita tentang keindahan Islam pada dia, cerita tentang Islam, cerita kisah Nabi. Cuma dia kata, saya ada suami, saya ada anak, apa jadi pada mereka? Kalau saya masuk Islam, nanti saya hilang suami, saya hilang anak, hilang harta ya. So macam-macam kita, tapi tak apa. Dia kata nanti bila ada masa sesuai saya masuk. Dia cakap macam tu. Dan selepas 47 tahun, apabila suami dia sudah mati, apabila anak-anak dia sudah besar dan duduk jauh, dia tinggal seorang. So dia kata dah tiba masa dia untuk masuk Islam ya. Dia pergi jumpa dengan Ustazah Perkim di Taiping tu, dan akhirnya dia masuk Islam. 3 bulan selepas tu dia meninggal dunia. Kita tak tahu ya macam mana perakhiran seseorang tu. Hidayah tu memang sentiasa tu. Yang ni yang anti hidayah lah. Anti hidayah ni umur dia 74 tahun. Dan oleh kerana dia tak ada waris ke apa, kita sentiasa menyantuni dia lah. Okey, ni dia masa dia datang ke aktiviti kita. Yang ni kenal tak? Uncle Kentang. Siapa yang kenal Uncle Kentang ni, dia belum Islam lagi, tapi bagusnya dia boleh quote ayat-ayat Quran. And dia kata dia buat ni semua untuk memudahkan manusia yang lain. Dan dia buat van jenazah RM1. Satu siapa nak naik van jenazah, sewa RM1 dia boleh hantar. Dia banyaklah program kebaikan. Sebenarnya ramai lagi orang Cina yang baik-baik macam ni ya. Kita jangan anggap pukul rata semua Cina ni kafir halbi ya. Jangan pukul rata semua ni Cina ni teruk, Cina ni pemabuk, Cina ni tukang main judi. Ini keluarga sebelah mak saya masa tahun baru Cina baru ni. Ini semua agama Buddha ya. Kalau orang duk kutuk-kutuk Cina kan, saya pun tak tahu nak cakap apa lah kan. Keluarga-keluarga saya ni masih belum Islam. Macam mana kita nak sampaikan Islam pada dia, sedangkan sahabat-sahabat yang lain duk asyik mengutuk ya, tak tunjukkan, dah lah tak tunjuk akhlak yang baik. Sekurang-kurangnya tak fair lah nak mencaci cerca apa semua. Yang ni yang sebelah ayah saya, yang ni yang Christian Seventh-day Adventist, yang ni yang geng-geng tak makan babi ni. Bukan semua Cina makan babi. Saya tanya tuan-tuan perempuan semua, adakah kita sudah berdakwah? Sudahkah kita sampaikan mesej Islam kepada sahabat-sahabat kita yang belum Islam? Ada tak sini yang jiran-jiran dia yang belum Islam lagi? Ada tak? Tak ada ya. Macam mana kita nak sampaikan mesej Islam ni ya? Dia kalau susah nak terangkan secara lisan, kita boleh tulis ya, sehari satu hadis ke, cerita tentang kebaikan orang Islam. Sebenarnya tak susah nak berdakwah ni ya. Dia ada 3 lah yang senang. Antaranya secara hikmah lah, bil hikmah, di mana kita tunjukkan akhlak kita yang baik ya. Kita tunjuk, jangan duk dengar dapat cerita. Biasanya yang macam yang Yuniza tu, apabila ada sesuatu kejadian, ambil gambar, mereka akan ambil gambar tu, mereka tak selidik, mereka akan buat cerita berdasarkan pemerhatian dia. Dia buat kesimpulan dia sendiri ya. Sedangkan bukan saya pernah bawa satu grup student daripada KTD, Kolej Teknologi Darul Naim, dia bawah NGO Haluan, pergi ke Tokong Buddha di Jubaka. Tokong Buddha di Jubaka tu yang duduk yang besar tu ya. Bukan sahaja kita pergi tengok kat tempat ibadat dia lagi sekali. Dan saya juga pernah ikut tim Jabatan Perpaduan Negara untuk pergi ziarah kuil Sikh, kuil Buddha dan juga gereja
Itu pun ada bunyi-bunyi kata, ni dah berani jejak kaki dekat gereja ni kan. Macam-macam lah bunyi-bunyi kan. Duk mengutuk, duk apa. Sedangkan kalau kita nak tarik mereka dekat dengan kita, kita kena pergi ke sana. Dan tujuan kita lawat dia supaya kita nak dia ziarah ke masjid. Lepas tu kita jemput dia ke masjid pula. Buat forum dalam masjid. Di Masjid Beijing, masjid yang seni bina Cina. Masjid Beijing tu, kalau orang Cina dia tengok dari luar, dia ingat ini tokong. Bila tengok dalam, masjid. Dia dah tukar fikiran dah. Oh, rupa-rupanya Islam ni bukan untuk orang Melayu saja, bukan untuk orang Arab saja. Islam ni universal, untuk semua bangsa, untuk semua keturunan. Tapi, dan salah satu cara nak tunjuk adalah dengan sedimina masjid tu. Bila kita bawa ke dalam, kita bawa masuk ke ruang tempat ibadat, itu pun ada dah yang tak setuju. Kariah tu kata apa? Ini mana boleh orang kafir masuk dekat ibadat ni, berdosa. Ya. Lepas tu dia ada bacakan satu ayat yang tentang bagaimana yang budak yang dia, sebab dia tidak berhadas, dia sedang berhadas. Orang kafir ini sentiasa berhadas sebab dia tak mandi wajib. Ya. Dan nasib baik ustaz imam di Masjid Beijing tu dia pandai jawab. Ya. Dia kata yang ayat tu terguna pakai untuk orang Islam. Orang bukan Islam memang tak terguna pakai ayat tu. Dan satu lagi, kita jemput dia supaya dia tengok cara kita beribadat, dia tengok bagaimana kita solat, dia tengok tempat supaya dia boleh tertarik dengan Islam. Dan ketika zaman Nabi SAW dulu pun di Madinah, di mana ada kaum Nasrani, pergi ke Masjid Nabawi selama 3 hari 2 malam. Bukan sahaja masuk dalam masjid tu, tidur kat sana lagi. Ya, kalau Nabi pun benarkan dekat Madinah tu, kita ni itu ruang ibadat lah, ada setengah tempat nak masuk dalam pagar pun dah tak boleh dah. Ada sampai sahabat-sahabat saya yang, saya tak apalah muka macam Melayu kan, ini dia muka dengan mata sepet dia nak masuk surau di R&R. Sampai orang kata, brother, toilet sana. Dia ingat dia nak cari toilet, kata tak ada, saya nak solat. Just because mata dia sepet, itulah saya beritahu dia, siapa suruh tak pakai kopiah? Lain kali pakai kopiah, pakai songkok, orang tak tegur dah. Ini kau pakai dalam, pakai seluar jeans, baju t-shirt kan, orang mesti salah sangkanya. Tapi nak menunjukkan bahawa persepsi kita ni masih, dan kita sejauh manakah kita jalankan dakwah kita. Dan nak cerita susahnya berdakwah. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Rasis dan Bahayanya kepada Rakyat yang disampaikan oleh Hamba Bahagia Dr. Johari Yap akan dapat anda ikuti lagi esok pada jam 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah bertajuk Rasis dan Bahayanya kepada Rakyat yang disampaikan oleh Hamba Bahagia Dr. Johari Yap, telah pun dirakamkan di Dewan Seri Kelebang Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh. Saya ada jumpa seorang pembantu rumah. Bagaimana pembantu rumah tu daripada Indonesia, Islam. Sebelum tu majikan dia, yang majikan yang terdahulu tekan, suruh dia masak babi, halang dia solat. Tapi tak apa, dia sabar. Dia dapat majikan baru. Majikan baru ni seorang Cina yang baik, layan dia dengan baik apa semua. Dan dia, bila dah terima layanan baik, dia pun memang dia buat kerja bersungguh-sungguh lah, sampai akhlak dia yang baik sangat, sampai majikan dia boleh tertarik dengan Islam, boleh masuk Islam. Kalau pembantu rumah dari Indonesia boleh berdakwah kepada majikan dia, apa kata kita ni yang segar-bugar, yang senang untuk berdakwah ni, apa tindakan kita, apa yang kita buat untuk dakwah? Orang kata dia ni sudah tua, tak ada can dah ni, memang tak ada can. Yang ni saya cerita Mariam Go Long Wah, anak dia Amin Ang, dia anak bongsu lah, dia ada ramai adik-beradik. Dia asal dari Penang, kerja di kilang Rong Wako, Penang Cepa. Adik-beradik dia take turn untuk jaga mak dia yang tua, sampai turn abang dia, turn kakak dia, sampai turn dia. Dia anak bongsu, isteri dia Melayu. Yang ni dia dah tua sangat, sampai mandi pun terpaksa mandikan dia.
isteri dia yang Melayu, tak sikit pun rasa jelik ke, tak rasa geli ke, dia mandikan ibu mertua dia dengan macam mak dia sendiri. Dia suap makan pun, dia kasih sayang dia bagi pun macam mak dia sendiri, ya. Tapi itu tak mengubah dia lagi. Ada satu ketika dia ada pendarahan rahim, non-stop bleeding. Doktor kata dia nak buat surgical intervention pun tak boleh sebab dah umur, dah usia tua, very risky. Dia kata tak boleh buat apa. So dia kata, mak, saya nak ikhtiar cari Islam. Saya nak jemput orang-orang perumahan ni untuk datang ke rumah, kita buat solat hajat. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mak bukan Islam, tapi Allah ni dia rahmah, dia pengasih dan penyayang. Mak dia setuju. Dan orang-orang perumahan tu pun bagus, dia very sporting. Walaupun dia tahu ibu dia bukan Islam, dia datang solat hajat. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, lepas solat hajat, pendarahan tu berhenti. Bila pendarahan tu berhenti, ibu dia dah rasa lain. Dan dia kata, dia beritahu anak dia baru 3 tahun masuk Islam. Baru 3 tahun masuk Islam, cakap Melayu pun tak fasih mana macam saya ni, tapi dia boleh dakwah pada mak dia. Dan akhirnya mak dia kata nak masuk Islam, dan kita bawa pegawai daripada pejabat agama untuk ke rumah, ajar dia mengucap. Dan 6 bulan selepas itu dia meninggal dunia dan dikuburkan di perkuburan Islam di sebelah Akademi Mandu Berhemat di Jalan Padang Tembak. Kita tak tahu, ya, selama 97 tahun dia hidup sebagai orang kafir. Selama 97 tahun dia hidup dalam kegelapan. Dan 6 bulan sebelum dia mati, dia temu cahaya Islam. Yang terharu sangat sebab, yalah, ibu dan bapa saya belum terima lagi. Itu saya duk minta lah abang-abang kakak-kakak untuk doakan sekali supaya mereka dapat mengucapkan 2 kalimah syahadah sebelum dia meninggal dunia. Itulah ni antara aktiviti yang saya buat lah. Ini sebenarnya sepupu saya sendiri, Yap Cugik, dia medical doctor. Yang ni pun dia profesional. Lepas tu dia kahwin pun dengan doktor juga, tapi dia takut nak beritahu mak bapak dia yang dia masuk Islam, sampailah mak dia mati. Sebab apa takut? Sebab ni lah, sebab persepsi, sebab penentangan, sampai ramai orang Cina takut dengan Islam. Dan saya selalu terangkan kepada mereka ni bahawa apabila sebaik saja mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, segala dosa-dosa yang lepas semua padam, ya. Semua dia ibarat bayi yang baru dilahirkan. Tetapi segala kebaikan dia, segala amal dia diambil kira, siap dengan interest lagi. Sebab itu kadang-kadang kita pelik tengok bagaimana apabila kita buat fundraising, kita buat kutipan sumbangan infak untuk masjid ataupun wakaf, ada juga Cina yang bukan Islam yang menderma, ya. Lepas tu kita fikir, buat apa dia nak derma untuk bina masjid, sia-sia je. Lepas ni jangan cakap macam tu lagi. Yang tu mungkin dia akan dapat interest apabila dapat hidayah kelak. Kita tak tahu. Dan Allah ampuni dosa-dosa yang telah dilakukan tu. Ada orang cakap ada, untunglah korang boleh buat jahat dulu, ya, minum arak dulu, judi dulu kan. Lepas dah buat jahat habis tu, korang dah puas buat jahat, korang masuk Islam. Senang cakap. Bagaimana kalau kita dah puas buat jahat tak masuk Islam? Itu lagi teruk, ya. Kita tak tahu hidayah ni, ya. Dan bagaimana saya mengenai Islam? Okey, ni kad memeluk Islam saya. Saya memeluk Islam di wilayah persekutuan pada tahun 1992. Artikel saya telah terbit di Dewan Siswa. Masa tu tingkatan 5, belum Islam lagi. Saya tulis, berjayakah pelaksanaan hudud? Bagaimana seorang Cina yang bukan Islam boleh tulis tentang hudud, dan saya menyokong hudud ketika ini. Itu cerita lama lah. Sebab saya buat kajian, apabila buat kajian, saya temui bahawa Islam ni agama yang adil. Pelaksanaan tu cerita lain lah. Ni saya cerita dari segi konsep, ya. Hudud dari segi konsep dia memang bagus. It's more on the prevention. Kita menegah daripada ni. So apabila orang takut tangan dipotong, orang tak curi lah. Itu yang saya nampak, ya, masa ketika itu. Dan
sebelum tu lagi sebenarnya, saya ketika tingkatan 4, saya pergi ke rumah sakit kata tentera lah masa tu, dekat camp. Saya rapat dengan pegawai perubatan tu, Kapten Dr. Amin. Cakap dia, tuan, saya nak sunat. Dia kata, awak ni baru 16 tahun, tak boleh, ini minor surgery, kena consent mak bapak. Kata, tak apalah tuan, mak dengan bapak saya tak pernah check saya bahagian tu, dia tak tahu. Dia kata, tak boleh. Dia kata, dia kena cukup umur 18 tahun juga. Tak apalah tuan. So saya hentikan dulu niat tu. Sampailah saya masuk tingkatan 6 kat Chonghua, belajar sana 2 tahun. Habis saja tingkatan 6, saya ke KL, pergi ke rumah kawan saya. Saya kata, pertama sekali saya nak buat, saya nak bersunat. Kata, masa tak Islam lagi. Saya Islam setahun selepas tu. Ya, sebab kita tahu manfaat ni, berkatan ni dari segi kebersihan semualah. Dan saya ada ajak seorang kawan yang bukan Islam juga, yang sama-sama sekolah kat sana. Dia pun dah bersunat, dia pun dah turut puasa macam saya, cuma hidayah tak ada. Dia masih belum Islam lagi. Tapi tak apalah, kita cuba. Ya, ramai lagi kawan-kawan, kadang-kadang kita nak cakap direct susah kawan baik kan. So paling banyak pun kata, Ceng, mu bila lagi? Lepas tu kata, Allah mu ni kat orang nombor berapa dah suruh aku masuk Islam. Kata, tak apalah, mu ajak aku masuk Islam pun, asalkan mu buat kerja mu. Dia tahu kita ni pendakwah kan. Aku tahu mu buat kerja mu, tapi dia tak terasa. Itu salah satu cara. Kita tak bolehlah kata kita ni semangat berkobar-kobar, kita nak dakwah naik bas ekspres lah katalah kan, nak pergi daripada Ipoh nak pergi ke Johor, nampak seorang Cina ni pakai seluar pendek, kita nak dakwah macam mana? Ada tidak kata, brother, lu tahu tak, kalau lu tak masuk Islam nanti you mati, you masuk neraka. Adakah cara tu kita nak? Dia pendekatan tu penting juga, metodologi, ya, macam mana kita nak terangkan Islam pada mereka. Tapi yang paling senang sekali bila kita cerita isu ketuhanan, kalau dia percaya Tuhan tu satu, separuh dah daripada kalimah syahadah. Satu lagi yang dia perlu terima, bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau dia boleh terima tu, dah Islam. Senang saja. Yang perkara-perkara fiqah tu nanti kemudian lah. Ini hari ni mengucap, esok pakai tudung labuh, esok pakai baju Melayu, pakai jubah, semayang 5 waktu. Susah lah. Ada seorang ustaz saya bagus cara penekanan dia. Sebab dia beritahu anak murid dia, kata sebab berat kan, dia baru masuk Islam, nak solat 5 waktu memang berat. Orang yang asal Islam pun berat kan, ini yang mu'alaf. Dia kata 2 je, dalam 5 tu 2 je jangan tinggal. Okey, daripada 5 2, okey, senang tu. Solat apa ustaz? Subuh, maghrib. Wah. Kalau subuh dia tak tinggal, maghrib dia tak tinggal, yang lain lagi lah susah nak tinggal kan. Sebab subuh dan maghrib sebab dia pendek, subuh sebab susah nak bangun pagi. Tu tengok pendekatan ustaz tu, dia tak kata, tak boleh, berdosa, kau dah Islam, kau kena semayang 5 waktu, kalau tak semayang berdosa. Pendekatan tu penting. Dan ada ditemu ramah oleh utusan Malaysia, ni keluarga saya bukan Islam pun ada sana. Dia tanya macam mana minat dengan Islam. Saya diajak oleh kawan saya yang Melayu untuk berpuasa ketika tingkatan 1 di sekolah asrama penuh. Sebab dia tengok kita ni jenis tak tahan lapar. Saya 2 jam sekali saya kena makan, hypo kalau tak makan menggigil. Tapi dia kata, dia cabar, dia kata dah di mata tentera tu, walaupun di bulan puasa ada latihan ketenteraan, dia kata aku cabar kau puasa, aku percaya setengah hari je kau pingsan golek. Kita ni darah panas, aku terima cabaran. Tapi nak sahur macam mana? Tak apa, masa tu dia ada yang coil tu, kita letak dalam baldi, masak air dalam baldi, main gelegak tu kan, letak Maggi. Tapi ada satu syarat, dia kata kau kena niat sekali. Sebab kalau tak niat ni tak jadi puasa ni. Okey, tak apa, ikut-ikutlah niat. Sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan kena. Kita pun sebutlah, ikut sebiji-sebiji macam dia. Dan alhamdulillah memang tak rasa lapar. Yang tu saya rasa pelik. Tapi dahaga tu tetap ada. Kering ni, kejap-kejap pergi komo, kejap-kejap pergi komo. Orang kata, tu nak curi minum air lah tu. Dia kata buat apa aku nak curi minum air, aku nak makan pun tak apa, aku Cina. Tapi apabila kita tengok dengan kuasa niat, kita niat saja,
sepanjang hari tak rasa lapar. Dan masa tu dah saya mula kaji Islam. Dan ibu saya Buddha, ayah saya Kristian. Dia bagi saya kelonggaran. Dia kata boleh pilih, kau nak Kristian pun tak apa, Buddha pun tak apa. Lepas tu saya pilih Islam. Oh, marah dia. Orang bagi 2 A dengan B, pilih C. Macam tadilah yang separuh penuh separuh tu kan, separuh kosong, dah 3/4. Tu jawapan C lah tu. Dia pemikiran luar kotak, kebat sikit. Dan saya juga mengajak ramai kawan-kawan saya untuk berpuasa. Saya terangkan tentang kebaikan. Ini antara dakwah yang paling mudah lah. Ya, kata aku nak belanja kau makan buka puasa ni, tapi dengan satu syarat, kita puasa sama-sama, kita buka puasa sama-sama, bagi dia rasa. Dan juga ada kajian yang menunjukkan, ni kajian pada barat oleh orang bukan Islam, bagaimana puasa ni boleh membunuh sel-sel kanser. Sampai kajian barat pun dia sarankan supaya puasa 2 kali seminggu. Yang tu dalam Islam dah ada, Isnin dan Khamis. Yang ni yang gaya hidup Ramadan lah. Kita ada forum di Pandan. Apa pandangan non-Muslim kepada Islam dan orang Islam? Yang Islamofobia ni yang kita paling takut. Ya, kenapa jadinya Islamofobia? Sebab orang Islam tak menunjukkan contoh yang baik. Ya, batu apabila ada kejadian keganasan, dia guna nama Islam pula. Sampai kalau tengok ada satu video YouTube, Donald Trump tengah berucap, belakang tu orang sebut Allahu Akbar. Dah Donald Trump dah menyuruh dah, baru sebut Allahu Akbar. Tapi satu segi kita tengok kelakar lah. Satu segi lagi menunjukkan betapa orang bukan Islam dia takut dengan Islam. Sebab dia tengok Islam ni agama keganasan, Islam ni agama mundur, Islam ni agama yang tidak bertamadun. Itu pandangan mereka. Dan kita sebagai orang Islam, kita kena ubah tu semua. Ya, dan banyak lagi lah suicide bombers, ya, yang menipu, yang kotor, tu semua. Bagaimana ini persepsi, saya sebut sebuah persepsi. Ibu dengan bapa saya duduk di kampung cabang 4, Tumpat. Belakang rumah tu ada satu keluarga Melayu. So anak-anak dia biar main kat tanah, ya, dengan telanjang bogil, dengan penuh tanah, dengan selut. Air hingus meleleh masuk dalam mulut pula. So mak saya tengok orang Melayu ni pengotor. Okey, tu satu segi. Mertua saya tinggal di Petaling Jaya, Kampung Medan. So dia biasa dengan orang Cina. Kalau dia lalu kat kawasan orang Cina, dia tengok orang Cina ni makan kat kedai makan, kaki kat atas kursi satu, tengah makan tu boleh pengotor Cina ni. So bagaimana pertemuan dua ni? Yang Melayu ni tengok Cina ni pengotor, yang Cina ni tengok Melayu ni pengotor. So apabila isteri saya melahirkan anak yang pertama, kedua, yang pertama kat luar negara, yang kedua, mertua saya datang ke Kota Baru untuk kali pertama. Tak pernah jumpa lagi besan dia ni, ya, sebab kita orang kahwin senyap kan, ada keluarga tentang. Dia dah rasa takut. Macam mana yang keluarga Cina boleh terima dia, yang Cina pula takut, yang Melayu takut Melayu tak boleh terima. Dia perasaan je sebenarnya. Apabila berjumpa tu, tengok, tanya, yang mana mak pergi mana? Oh, mak keluar dengan mak pergi ke kedai emas. Pergi shopping kedai emas, pergi tengok emas. Rupa-rupanya prasangka, kita duk prasangka Cina ni macam-macam, yang Cina ni prasangka dengan Melayu ni macam-macam. Sedangkan apabila jumpa tak ada apa pun, boleh kawan rapat. Yang tu yang kita nak cuba elakkan sekarang ni. Apabila ada perasaan perkauman, taksub dengan kaum, ada rasisme, dan kita ni ada prasangka yang tinggi pada orang Cina tu. Kita duk sangka macam-macam kat dia, ya. Yang Cina ni pula dah orang Melayu dah macam tu, dia pun dah macam menentang juga. Oh, dia pun sangka macam-macam. Yang itu yang kita berada dalam keadaan dia panggil stable tension, ya. Yang tu yang Prof Teo Kok Siong cakap lah. Kita, dia kajian, dia kata kita ni bergolak, tapi dalam masa sama tak nampak bergolak, tapi takut dia jadi api dalam sekam. Yang tu kita takut jadi api sekam, lama-lama dia besar. Ni lagi satu, saya simpan janggut ni, ya. Yang Cina sebelah tu kata, you tak ada muka Cina sebab you simpan janggut. Saya kata, you tengok tak cerita kungfu dulu-dulu, ya, yang Wong Fei Hong tu, janggut panjang. Tengok yang kalau gangster-gangster Cina, dia akan sembah Dewa Kuan Kong yang pegang pisau besar.
ada janggut. So tengok ramai dewa-dewa Cina, Confucius pun ada janggut. So tak salah untuk orang Cina simpan janggut, sebab pahlawan yang dulu pun simpan janggut, dewa-dewa Cina pun ada janggut. Kenapa Cina sekarang takut dengan janggut? Dan of course kita ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ni yang kita jadi buat pegangan kita. Bil lisan, kalau kita pandai bercakap, kita ceritakan keinginan Islam pada mereka. Daripada duk marah, duk cerca orang Cina macam-macam, kita ceritakan keinginan Islam pada dia. Kalau tak pandai bercakap, kita boleh menulis. Tulis dalam Facebook cerita yang baik-baik tentang Islam. Duk katok kata Cina babi ni buat apa? Ya? Duk cerita yang ketayak putih ke kan? Kita boleh tulis benda yang baik-baik je. Dan kalau ada berita yang kita tak tahu usul periksa, kita jangan sebar. Ya, kita selidik dulu. Dan last sekali, yang paling senang bilhal lah, tunjuk akhlak yang baik. Yang ni 3 cara yang saya selalu tekankan. Ya. Ini salah satu yang kita buat lah. Kita jumpa bawa keluarga mu'alaf untuk balik ke rumah keluarga dia yang belum Islam. Kita bagi limau, ya. Dan Islam rahmat alam lah, rahmatan lil alamin. Contohi mai. Yang ni yang saya puji, ya, Majlis Agama Islam Kelantan. Apabila Muhammad Lee dia buka restoran di Kota Baru dan di Mati Kemenangan Jalan Raya. So kita tahu bahawa ikut mazhab Syafi'i, orang Islam tidak boleh mewarisi harta bukan Islam, dan bukan Islam tidak boleh mewarisi harta orang Islam. Tapi ni Ustaz Ridwan ni, dia pegawai dakwah di Majlis Agama Islam Kelantan. Dia tahu bahawa anak-anak Allahyarham ni orang susah, perlu duit untuk belajar. So duit yang Amanah Raya ambil pergi ke Baitul Mal, dia hibahkan balik duit tu kepada anak-anak yang bukan Islam. Yang ni yang rahmat Islam yang kita nak tunjuk. Dan bagaimana anak-anak dia yang bukan Islam, dia jejakkan, dia kata ni pertama kali saya masuk ke pejabat agama, ya. Dia tak tahu betapa baiknya orang Islam ni. Lepas tu kita bawa dia ziarah kubur. Dia tanya saya, brother, boleh tak saya nak bawa buah limau dengan apple sikit, saya nak sembah kat yang letak kat kubur. Dia kata tak payah. Yang tu tak sampai kat dia. Habis macam mana nak sampai kat dia? Kalau nak sampai kat dia, salah satu adalah doa anak yang soleh, tapi kena masuk Islam lah dulu. Itu salah satu cara lah. Ini yang kita bawa barangan dokumen peninggalan, kita bawa dia pergi kubur. Dia kata boleh tak dia nak bertafakur? Tak apalah, bertafakur lah, doa lah cara dia, ya. Kita orang Islam, kita boleh baca Quran lah, ataupun sekurang-kurangnya baca Al-Fatihah. Tapi kita terang pada dia, dan itu salah satu kesempatan untuk kita berdakwah pada dia. Ya, bila dah datang kat sini macam serah diri lah, okay? Dan yang ni yang Brother Cheng dengan Prof Naresh Kumar. Yang Cheng ni Buddha, yang Naresh Kumar ni Hindu vegetarian. Dan dia boleh tulis buku Islam Rahmat untuk semua, di mana Mekma Kelantan adalah penerbit dia. Dan kita ada bagi dekat Ketua Pengarah JAKIM sekali. Ni Cheng ni antara orang yang saya tanya dia bila lagi nak masuk Islam. Dan dia jawab, dia orang ada jawatan standard dah. Paling kurang pun ramai yang kalau Cina Kelantan dia sporting sikit, paling banyak pun dia kata insya-Allah, dia sebut. Tak pun belum sampai hidayah, dia boleh sebut insya-Allah tu. Makraj pun betul. Sambungan rancangan tausiah bertajuk Rasis dan Bahayanya kepada Rakyat yang disampaikan oleh Berbahagia Dr. Johari Yap akan dapat anda ikuti lagi esok jam 1.30 tengah hari dan 6 petang di Perak FM. Tausiah. Tausiah. Saudara, kita ikuti sambungan rancangan tausiah bertajuk Rasis dan Bahayanya kepada Rakyat yang disampaikan oleh Berbahagia Dr. Johari Yap, telah pun dirakamkan di Dewan Seri Kelebang Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh. Ramai orang Cina masuk Islam sebab dia tak nak jadi Melayu. Tak salah nak pakai songkok, tak salah nak pakai baju Melayu, tapi dalam masa yang sama boleh teruskan budaya Cina selagi tidak melanggar syariah. Itu. Yang ni persatuan kita lah, kita berdakwah melalui logo. Yang ni di Hotel Renderson, apabila kita buat satu conference dan kita kata kena print logo ni, kita tanya dia, ni Jessica, you tahu tak apa masuk 5 tulisan Cina ni? Dia kata tak tahu. Okey, kita nak cerita pasal logo, tapi dalam masa yang sama kita cerita pasal 5 rukun Islam kepada dia. Dia terpaksa dengar lah, dia nak tahu.
Ini salah satu cara lah, taktik nak berdakwah. Okey, dan sambutan tahun baru Cina, ini biasalah. Yang sambutan Aidilfitri kita buat bak kuteh. Orang Melayu dia takut, dia dengar bak je, takut. Ya, bak tu babi. Itu pun salah tanggapan. Bak adalah daging. Dari segi bahasa dia, bak adalah daging. Kut adalah tulang, teh adalah herba. So nama dia herba tulang dan daging. Lebih kurang macam itulah. Cumanya kalau orang Melayu, dia kalau pergi, kalau orang Kelantan lah pergi kedai nasi berlauk kan, ni nak lauk ayam so, ni lauk ikan, lauk daging. Sebut daging pula, dia tak sebut lauk lembu. Sebab bila daging je sinonim dengan lembu. Orang Cina macam tu juga. Dia kalau babi, T bak, T tu babi, K bak, K tu ayam. Bila sebut bak je, dia akan relate dengan babi. Kita nak tukar tu. Kita kekalkan perkataan bak, tapi bak yang halal. Tapi kadang-kadang nak elak fitnah, dia sebutlah, kan ni sebab kita pakai kambing, kita sebut bek kuteh, ada bek kan. Atau kita tengok di pasar raya, dia letak cik kuteh, cik tu chicken. Tapi yang penting ingredient. Kita buat ni, kita nak bagi orang Melayu rasa. Yang diserbunya Cina juga. Kata apalah, tak apalah. Sebab orang Melayu dia tak reti appreciate. Dia rasa pelik lah rasa dia kan. Orang Cina yang serbu, tak apa, dia rasa bak kuteh yang halal. Itu yang penting. Dan saya selalu tekankan, walaupun kita Islam, kita masih kekal Cina. Ya, tak salah nak mengamalkan budaya Melayu, nak berpantun pun tak salah. Tapi jangan jadi lebih Melayu daripada orang Melayu tu sendiri. Sebab ada sahabat saya, sahabat saya tu dia cukup marah kat saya. Dia siap tulis lagi dalam tulisan dia, dia sebut nama saya lagi. Saya tak sebut pun nama orang. Kita macam tembak CP-CP kan. Dia ni terus ni pang. Ya. Dia kata Mekma ni bukan nak Islamkan Cina, dia nak mencinakan Islam. Bawa tanglung lebih pada orang Cina pula, keliling-keliling bandar tu. Kita kata kita nak tunjuk kepada orang Cina bahawa Islam ni universal, masuk Islam tak masuk Melayu. Macam mana cara nak tunjuk dia? Salah satu caranya kita kekalkan budaya kita. Kita sambut lagi tanglung, kita sambut, tapi dalam masa sama kita sambut juga Aidilfitri, Aidil-Adha. Tak salah. Tapi janganlah sampai segala budaya Cina pun dia tentang. Dan kita jadi satu Melayu lah juga kan. Itu yang saya cuba terangkan dia. Tapi yalah, dia pandangan lain, kita pandangan lain. Tapi saya pun guna pendekatan Ustaz Ibit Liu, Allah sayang awak. Itu je lah. Nak gaduh tak larat nak gaduh. Okey. Dan sebenarnya banyak persamaan budaya Melayu dan Cina ni. Ya, kita selalu tengok perbezaan, kita duk tekan yang beza ni, sedangkan yang persamaan tu lagi banyak. Kenapa kita tak tengok persamaan antara Melayu dan Cina? Bila kita nampak kesamaan tu, yang itulah bila kita ada perpaduan. Ni antara yang saya tulislah, Pertahanan Jawi Bersama Negara. Dan hidup ini singkat, rebutlah peluang. Kita tak tahu bila lagi kita akan pergi. Ya. Kadang-kadang orang tu sakit kanser, doktor tu kata kau ada masa setahun lagi nak hidup, kanser stage 4. Kita tak tahu. Ya, kalau kita pergi kat kubur, kita tengok kubur tu ada saiz besar, ada saiz kecil. Ya, ada yang baby dah mati, ada yang remaja dah mati, ada yang dewasa dah mati. Kita tak tahu. So rebutlah peluang ini, daripada kita duk cari dosa, duk cerca-cerca orang Cina makan babi lah apa, baiklah kita berdakwah, sekurang-kurangnya kita ada bekal untuk akhirat kelak. Dan itulah tujuan kita. Kita kena fikir apa tujuan kita berada di dunia ni. Adakah sengaja Allah letakkan kita kat sini? Adakah sengaja Allah letakkan jiran kita ni orang Cina yang bukan Islam, yang ada anjing, yang anjing duk menyalak tengah-tengah hari. Macam mana kita nak berbahasa dengan orang Cina ni? Biar hidup kita susah, jangan menyusahkan hidup orang lain. Dan yang ni falsafah daripada Lao Tzu. 1,000 steps start with a single step. Kalau nak tahu yang orang tua tu lah, yang Lao Tzu tu, pengasas agama Tao, di mana cerita dia bahawa dia berada di kandungan mak dia selama 69 tahun. Lepas 69 tahun tu legenda dia lah. Dia keluar-keluar tu dah jadi orang tua dah, yang janggut panjang. Dia lah yang bagi ni cakap ni. Dan itu sahaja daripada saya. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruknya daripada saya. Mungkin kita nak ada soal jawab sikit ke? Ada tu. Okey, sebelum doktor habiskan,
awal-awal lagi tuan di sebelah saya ni dah kata dah ada nak buka soalan ni, ada benda nak tanya katanya. Jadi saya mempersilakan, ada sesiapa yang ada soalan yang nak bertanyakan kepada doktor? Daripada muslimat kita tak ada soalan lagi daripada tadi. Ada siapa-siapa yang nak berikan soalan, nak bertanya kepada doktor mengenai perbezaan agama, perbezaan bangsa, bagaimana kita boleh bersatu dalam negara yang berbilang kaum, berbilang agama? Ada apa? Kalau tak ada, sementara tu saya tanya boleh doktor? Saya berjiran dengan sebelah kanan rumah saya India, sebelah kiri Cina, depan Cina, belakang Melayu, dan majoriti sekeliling saya Cina. Saya pernah duduk dalam kawasan yang majoriti Melayu juga. So saya boleh simpulkan saya lebih aman yang sekarang ni lah. Bukan kita nak berdiskriminasi, tapi yang saya nak tanya pada doktor, jiran sebelah saya tu India. Dia dah pernah cakap dengan saya dah, aku kawan dengan Melayu lama dah, sebab dia askar macam doktor jugalah. So dia dah memahami Melayu dan Islam ni memang dah faham. Tetapi dia sendiri cakap dengan saya, cuma aku tak dapat hidayah lagi lah. Itu je dia sebut pada saya. Jadi apa pendekatan yang terbaik untuk saya sebagai jiran, sebab saya tahu kalau saya tak mengajak dia ataupun tak berjaya mengislamkan dia, dalam kubur jenuh saya. Jadi pandangan doktor, pendekatan yang paling senang, paling dekat untuk saya mengislamkan dia, sebab umur dia dah dalam masuk 70 lah. Saya panggil dia uncle. Ada pandangan doktor? Okey, kebiasaannya apabila saya tengok sasaran dakwah tu mad'u tu, pertama saya tengok dia sama ada dia lelaki atau perempuan, berkeluarga atau tidak, ada anak atau tidak, dan apa komplikasi dia apabila dia memeluk Islam. Sebab mereka akan fikir macam tu juga. Okey, dia first, dulu yang kita perjuangkan, jangan tukar nama, boleh kekalkan nama Cina, Lim Jui Sun, Islam boleh. Sebab apa? Okey, ni cerita dulu. Sebab orang Cina ni dia malahnya susah. Orang Cina ni kalau boleh nak shortcut je. Tak semualah kan, segelintir. So apabila dia dah masuk Islam, katalah dia tukar nama Abdul Rahman Lim. Okey, mula-mula tengah tukar IC. Dulu tak ada UTC, pergi JPN sehari tu mujur siap sehari. Habis IC, tukar lesen. Habis lesen, kalau ada insurans, kena tukar nama kat insurans pula, kena buat dokumen lampiran. Lepas tu dia beli kereta, loan kereta, nama Cina, kena tukar. Ada harta rumah, kena tukar. Berapa banyak proses dia kena lalu. Oh, dia kata susah lah, ini belum masuk Islam lagi dah susah dah. Itu belum lagi bab-bab ibadah, kena solat apa semua lagi. Ini bab-bab ni, yang bab admin ni saja pun dah susah dah. Yang tu dah satu dah. Kita boleh kekalkan nama, sebab sekarang MyCard dah ada perkataan Islam, so tak payah tukar nama. So kekal nama Cina, Islam. Tu dah senang dah, satu peringkat lah. Yang kedua, ini kisah benar. Ada seorang wanita, nurse, dental nurse, dia HRPZ. Dia memang minat Islam. Dia hubungi saya sebenarnya bukan apa, dia kata ada tak rumah perlindungan, sebab suami dia halau dia keluar dari rumah. Ini sebab apa? Sebab dia terserempak saya solat. Wah, kata dia perempuan ni, anak dia seorang tu form 3, seorang tu form 1. Dua anak, kawan lama lah. So katanya tak apa, saya cuba selesaikan. Saya tanya ustazah dekat MAI, dia ada satu quarters di kompleks Islam Panji, boleh tinggal kat sana sementara, reda. Sebab suami dia bagi kata dua, kalau kau teruskan dengan ni, kau keluar dari rumah. Dia kata tak apalah, saya keluar. Dia dah reda. Masa tu dia kata tak kisah, kena cerai pun dia tak kisah, pun tak kisah. So sepanjang 3 bulan dia duduk di kompleks Islam Panji tu, setiap hari Jumaat dia pergi kelas Fardu Ain, dia pergi kelas Quran, tapi dia tak mengucap. Ya, dia tak mengucap lagi. Dia kata belum ready. Okay, tak apa. Sampai lepas tu dia mula pakai tudung, pergi kerja. Tak Islam lagi ni. Ni sama macam kes yang Felicia Ayab tu, yang playboy tu. Dia pakai tudung. Orang tanya kenapa nak pakai tudung? Oh, dia kata dia ada masalah rambut, masalah kulit berkudis-kudis, so dia pakai tudung. Okey, tak apa, ada alasan. So dia pergi kerja pakai tudung, balik suami dia ikut di belakang. Lepas tu mula dia takut lah, tapi dia berhenti juga. Dia tanya kenapa. Dia kata suami dia kata tak apa, kau nak amal ke apa kau buat je. Kau nak pakai tudung pun kau boleh pakai, tapi balik ubah kau buka, tinggal tudung dalam kereta. Dia kata okey lah. Dia terima syarat tu. So dia pun balik. So kalau ikutkan, dia dah bersolat, masa tahiyat tu dah syahadah.
Tapi saya minta dia syahadah depan saya, dia tak nak. Dia kata kalau saya syahadah sekarang, nanti pejabat agama akan datang, dia akan pisahkan saya dengan suami, saya dengan anak. Sebab dia kata saya rasa saya ada peluang untuk berdakwah dengan suami saya. Itu yang kadang-kadang kita terkilan. Tapi kita sebagai pendakwah ni, kita macam mana kata, matlamat kita adalah untuk menyampaikan Islam tu. Yang mengucap apa semua tu, itu kerja Allah, ya. As long as dia ikut, dia solat, walaupun tak secara formal je, sebenarnya ada. Saya dah siap kaji, tanya ustaz tu ustaz ni, tengok fatwa contemporary yang Yusul Al-Qaradawi yang tentang yalah 3 kali edah yang kena bercerai apa semua tu kan. Macam-macam lah nak cuba selesaikan masalah dia. Cumanya kita bagi masa untuk dia, dan ini lebih baik daripada kita duk suruh dia masuk Islam tapi dia tak amal, tak solat, tak baca Quran. Nama langkah Islam. Saya lagi suka biarlah dia amalkan Islam walaupun belum Islam atas kad. Tapi kalau dia meninggal dunia ke apa, yang tu Allah yang tentukan. Macam mana nak sampaikan dia, kita kena tengok lah. Sebab tu sebenarnya kena pergi kursus kursus dakwah ni, sebab dia tak sama. Kita tak boleh generalize sasaran dakwah dia sama. Kita tengok satu intellectual level, ada satu ni doktor pakar India yang masa banjir besar Kelantan, kita sama-sama lawat masa banjir. Dia siap boleh keluar hadis lagi, dia boleh lawan kita pula. Dia orang yang pandai sangat ni, dia lain pula cara lawan dia. Orang yang biasa lain pula cara penekanan dia. So dia banyak cara lah untuk sampaikan. Cuma kita kena fikir bahawa tugas kita adalah untuk menyampaikan. Syahadah atau tidak, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih doktor. Ada sesiapa tanya? Ada? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Syed Salahuddin Mesir Ayub daripada Masjid Solatiah Rapat Setia. Sedikit saja pandangan lah, dan juga mungkin doktor boleh respon lah. Yang saya rasa beberapa sahabat saya lah, yang lain juga berbincang juga berkenaan perkara-perkara yang macam ni lah, Cina, Melayu dan sebagainya. Bagi pandangan kami yang orang muda lah, kami rasa sebenarnya orang-orang Melayu sebenarnya bukannya resis sebenarnya. Maksudnya bukannya kita membenci Cina, membenci jiran-jiran dan sebagainya. Saya rasa benda tu benda yang bukan sebenarnya pada orang-orang Melayu kita. Kalau tidak, sejak daripada dahulu lagi kita tidak menerima mereka di sini lah. Jadi sebenarnya daripada dulu kita hidup dalam aman, harmoni dan sebagainya lah. Tidak ada perkara-perkara yang kita membenci orang-orang Cina, India dan sebagainya lah. Tetapi yang saya rasa dan yang kami bincangkan sebenarnya yang menjadi masalah adalah pada gerakan-gerakan yang mengganggu gugat pada perlembagaan, yang mengganggu pada perkara ketiga Islam agama persekutuan. Jadi perkara-perkara itu yang menjadikan mungkin orang-orang Melayu agak marah, agak marah. Tetapi bukan kita lontarkan pada direct orang-orang umum Cina, India dan sebagainya. Yang mungkin menyebabkan tersentuh ataupun terguris perasaan orang-orang Melayu itu adalah pada gerakan-gerakan yang cuba melanggar perlembagaan, yang cuba menghentam perkara-perkara sensitiviti orang Melayu dan Islam. Jadi saya rasa sebenarnya itulah benda yang mungkin akhirnya nampak macam seolah-olah orang Melayu itu terlalu marah pada orang-orang yang bukan Islam. Jadi mungkin bagi saya orang muda je lah, saya rasa kita kena perbetulkan pada situ saja. Sebab saya rasa bukannya orang-orang di sini ataupun orang-orang di luar marah pada orang Cina, tidak. Marah pada orang India, bukan. Jiran-jiran semua kami baik. Tetapi yang kami terguris, ada rasa marah sedikit apabila perlembagaan itu dilanggar, perkara-perkara sensitiviti orang-orang Islam diganggu. Jadi itu yang menjadikan kita marah. Tak kira sesiapa pun, hatta orang Islam sendiri yang melanggar perkara tersebut, kita akan marah lah. Sebab itulah sensitiviti orang Islam dan orang Melayu khususnya. Jadi itu sahaja pandangan lah. Mungkin respon juga daripada doktor. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tepat sekali, betul sekali itu. Orang Melayu sebenarnya dia kaya dengan adab, dengan budi bahasa. Sebab tu kalau kita nak orang Melayu nak bertunang kan, dia pergi pun tinggi-tinggi si matahari, anak kerbau mari tertambat, sudah lama aku mencari
baru sekarang aku dapat. Nak sampai ke hajat dia nak bertunang atau nak berisik tu, pantun dah 3-4 pantun dulu. Tu adab Melayu, ya. Dia berlapik, dia cakap berlapik. Dia nak marah pun dia berlapik, ya. Nak menyumpah pun petuah punya anak ni, dia kotak bibir kita. Tapi dia berlapik lagi. Dan sebab itulah orang-orang Cina ataupun yang bukan Melayu, dia tertarik dengan Islam banyak sebabnya adab Melayu ni. Salah satunya bersalam, siap cium pipi apa semua, peluk. Yang ni yang budaya Melayu yang tak ada pada orang Cina. Orang Cina ni dia sebut je, kalau pergi masuk bilik tu dia sebut daripada yang paling tua lah ikut senioriti. Akong, ama, atiu, apek, acik, sampai yang kecil. Sebut je. Tapi yang Islam dia budaya lagi halus. Cumanya memang betul lah, ada segelintir gerakan ni yang ni bagi saya yang tak faham untung lah. Dah duduk kat sini kan, dah orang Melayu dah baik macam tu, dia nak naik kepala buat apa? Ya, so kita pun sebagai orang Cina Islam, kita nak cuba. Sebab itulah kita kadang-kadang kita ni jadi ejen perpaduan. Kita tersepit. Kita ada masyarakat Melayu yang sama agama dengan kita, sama-sama Islam, dan kita ada masyarakat Cina yang juga sama budaya dengan kita. Yang kita nak cuba terangkan pada orang Cina, janganlah besar kepala sangat. Orang dah bagi betis nak peha, dah bagi peha pula nak separuh ayam tu pula. Ya, semua dia nak tapau semua. Tak boleh lah. Ya, berpada-pada lah. Ya, orang berbudi kita berbahasa. So biasanya macam inilah, di mana-mana tempat pun mesti ada seorang dua yang ekstrim, yang cuba menentang arus. Yang tu yang kita cuba, tapi harap supaya orang muda ni dia tidak terjangkit ataupun ikut sama memanaskan lagi api yang tengah panas, yang tengah marak tu. Dia itulah yang, so kalau boleh kita nak orang muda bersama-sama dengan mereka yang berhijrah ni, yang masuk Islam ni, beri penerangan lah, dan mungkin boleh jadi antara orang yang boleh nak meredakan keadaan tu. Sebab kita faham orang Cina, dalam masa sama kita pun faham orang Melayu sebab kita Islam. Tu yang kita boleh buat lah sebagai jambatan perpaduan, nak hubungkan dua pihak. Sebab kat mana-mana tempat pun mesti adanya ekstremis ni. Dia tak boleh nak elak dah. Dalam kelas macam-macam mana mesti ada seorang dua budak yang nakal, ya, yang baling kapur kat cikgu, mesti ada je. Cuma jangan kita nisbahkan apa yang dia buat tu sebagai perbuatan komuniti tersebut. Tu tak boleh lah, sebab ada Cina yang jahat, Cina yang baik pun ramai lagi. Ada Melayu yang baik. Kat Kelantan pun, negeri Serambi Mekah, ramai ulama, penagih dadah pun ramai juga. Apa nak buat? Dan kita sama-sama lah membantu, jangan lagi terukkan lagi keadaan yang dah memangnya teruk. Kita bantu redakan keadaan. Itu saja. Wallahualam. Demikian tadi saudara rancangan tausiah dengan tajuk Rasis dan Bahayanya kepada Rakyat yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Dr. Johari Yap. Telah pun dirakamkan di Dewan Seri Kelebang Institut Latihan Perindustrian ILP Ipoh sempena Konvensyen Rahmatan Lil Alamin bersempena Umatik Festival 2.0. Tausiah.